Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam slide ini, saya akan teruskan penerangan saya tentang pemikiran tamadun Islam dari aspek ekonomi. Okey, untuk pemikiran ekonomi, ada 3 perkara ataupun subtopik yang saya akan terangkan nanti, iaitu ekonomi Islam, polisi ekonomi Islam dan juga institusi kewangan Islam. Sebelum saya terangkan tentang ekonomi sebagai ibadah, lebih baik kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam bermaksud salah satu cabang sains sosial yang mengurus kehidupan manusia selaras dengan tuntutan syariah dalam semua peringkat, bermula dari asas-asas ekonomi yang merangkumi aspek pertukaran, pengeluaran, pengagihan, penggunaan sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu ekonomi makro. Jadi di sini kita lihat perkataan selaras dengan tuntutan syariah. Jadi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional ni adalah sama. Cuma yang membezakan adalah apa yang diputuskan tentang penggunaan, pengagihan, pengeluaran, semuanya mestilah berlandaskan syariah. Itu yang membezakan. Jadi bagaimanakah kita ingin menjadikan ekonomi itu sebagai ibadah? Sebab kita juga tahu bahawa Islam is a way of life. Islam ialah sebagai satu cara hidup. Dan Islam ini merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan ibadah itu tidak terhad pada ibadah khusus saja. Ekonomi juga bila dilakukan dengan cara yang baik, dengan betul, ia boleh menjadi ibadah dan boleh memberikan pahala. Kita boleh menjana pahala pula dengan ekonomi tadi. Okey, yang pertama, syaratnya untuk menjadikan ekonomi itu sebagai ibadah perlulah dengan akidah yang betul, iaitu dengan kita yakin bahawa ekonomi Islam sistem yang diiktiraf oleh Allah dan dapat menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi kita tidak rasa susah, kita tidak rasa berat. Contohnya kenapa dalam Islam ni tak boleh ada riba, tak boleh ada gharar, tak boleh ada maisir. Apa itu riba? Apa-apa juga kadar tambahan yang dikenakan sebabkan oleh hutang. Gharar, ketidakpastian dalam jual beli. Kenapa perlu ada sedemikian? Susahlah kalau nak jual beli macam tu, banyak sangat syarat-syaratnya. Jadi akidah perlu betul. Apa yang Allah tetapkan dalam Islam itu adalah untuk kebaikan kita umat manusia, supaya kita tidak bertelagah di kemudian hari, dan untuk kita mendapat keberkatan dalam hidup. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, niat juga perlulah betul. Kita lakukan transaksi jual beli, bermuamalah untuk mendapat keredaan Allah dan juga perlu ikhlas. Contohnya kalau katakan kita ada kita jual buah, ada buah yang kurang elok dengan buah yang elok, buah yang baru sampai dengan buah yang mungkin dah 2-3 hari sampai, dah kecut, mungkin 2-3 hari lagi akan rosak. Jadi dalam hal ini kita kena ikhlas, kita kena jujur dalam berjual beli. Sekiranya buah yang kita jual itu mungkin buah yang sudah agak lama, maka kita perlu maklumkan kepada pembeli. Mungkin buah ni kalau makan hari ni terus okey, tapi kalau mungkin 2-3 hari lagi dah tak berapa elok. Jadi kita mesti jujur dalam berurus niaga, barulah kita dapat pahala. Sebab kita buat tu kerana Allah. Mungkin pembeli tak tahu yang buah tu dah lama, tapi Allah tahu. Jadi kita buat sesuatu tu dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang baik untuk mendapat keridaan Allah. Yang ketiga, perlulah apa-apa juga aktiviti ekonomi yang dilakukan selari dengan tuntutan Islam. Contohnya bidang yang diceburi perlulah halal dan dibenarkan dalam Islam. Tak boleh kita menceburi bidang yang haram. Contohnya menjual arak, menjual dadah, na'udzubillah. Jadi semua itu adalah sesuatu yang haram dalam Islam. Jadi ia tak akan menjadi ibadah. Okey, yang keempat, cara sesuai dengan syariat. Cara kita melakukan ekonomi juga nanti perlulah sesuai dengan syariat. Dengan dilakukan dengan disusuli dengan sifat-sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah.
Ya. Contohnya tadilah, kita kena ikhlas, tak boleh kita menipu, ya. Sekiranya ada berlaku, contohnya kita nak jual kereta yang terpakai, kita kena nyatakan bahawa kereta ni sudah dipakai beberapa tahun, mungkin ada rosak sana sini. Jadi dengan cara itu, pembeli tahu, ya, keadaan sebenar kereta yang hendak dibeli. Jadi dalam keadaan ini, dia boleh mengelakkan berlakunya pergaduhan, konflik antara pembeli dan penjual. Ya, sekiranya ianya segala butiran tentang kereta tadi dinyatakan dengan betul, ya. Okey, yang kelima, natijah betul dan bermanfaat. Natijah dari ekonomi juga perlulah betul dan bermanfaat. Bermaksud hasil ekonomi yang diperoleh tadi perlu dibelanjakan mengikut kehendak dan ajaran Islam. Dalam Islam bukan saja pendapatan itu perlu kita perolehi dari sumber halal, tetapi hasil daripada pendapatan kita juga tadi perlu juga kita salurkan kepada perkara yang halal. Kita beli perkara yang baik, benda yang baik, benda yang halal, ya. Jadi barulah dapat pahala, ya, dari transaksi tadi. Yang keenam, tidak mengabaikan ibadah khusus dalam apa jua transaksi ekonomi. Contohnya apabila kita berniaga, jangan sampai kita contoh berniaga pasar malam, kan, dah tahu dah waktu maghrib dah masuk, tapi kita melengah-lengahkan sehingga masuk waktu isyak. Jadi itu tak akan menjadi ibadah walaupun kita menjual barang yang halal. Kita jual nasi goreng, kita jual mi goreng, memang benda yang halal, tapi cara kita mengatur perniagaan itu tidak selari dengan syariah, ya, sampai kita meninggalkan solat. Sekarang kita beralih kepada polisi ekonomi Islam yang pertama, iaitu jenis pemilikan harta. Dan dalam jenis pemilikan harta pula ada 3 bahagian, iaitu jenis pemilikan harta bagi individu, umum dan juga negara. Okey, sekarang kita fokus kepada jenis pemilikan harta untuk individu. Islam memberikan sepenuh hak kepada individu melalui pemilikan peribadi. Walau bagaimanapun, ia adalah dengan syarat yang pertama, tidak mutlak. Maksudnya, hak pemilikan seorang itu adalah tidak mutlak. Bermaksud, hak mutlak itu adalah milik Allah. Kita sebagai hamba hanya menjadi pemegang amanah saja, ataupun kita sebagai khalifah Allah menjadi pemegang amanah kepada harta tersebut, ya, bukan hak mutlak kita. Dan yang kedua, tidak membazir. Apa yang kita perolehi, apa yang kita ada, apa yang kita dapat hendaklah digunakan dengan sebaik mungkin dengan mengelakkan sebarang pembaziran berlaku. Yang ketiga, pastikan harta yang kita perolehi itu tidak memudaratkan orang lain. Ya. Jadi dengan kata lain, harta yang kita perolehi itu perlulah dapat memberi manfaat bukan saja kepada kita, bahkan juga kepada orang lain. Yang keempat, kita juga tidak boleh menafikan hak untuk mendapat agihan wajib dan sunat. Maksudnya, kita tak boleh menafikan hak orang lain yang ada dalam harta kita. Iaitu contohnya fakir miskin, ya. Dan 6 lagi, ya, asnaf zakat. Jadi dalam hal ini ada syarat-syarat tertentu dalam pemilikan harta individu. Yang mana ia berbeza dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan atau memfokuskan, menumpukan kepada kepentingan hak individu semata-mata, ya, tanpa melihat kepada manfaat mudarat yang akan diakibatkan oleh harta tersebut. Dan setiap harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan terhadap hak dan kewajipan syariat. Ya. Jadi setiap harta yang dimiliki akan dipertanggungjawabkan terhadap hak dan kewajipan syariat. Ya, sekiranya kita ada harta, contohnya kita ada pendapatan, ya, yang mencukupi nisab dan haul, maka perlu kita melakukan zakat. Ya. Begitu juga dengan binatang ternakan, ya, dia cukup nisab dan juga haul, perlu dikeluarkan zakat. Dan kaedah pemilikan harta, perlulah yang pertama, harta itu dimiliki dengan secara halal, ya, bukan dengan cara rompakan, rampasan, harta curi dan sebagainya. Dan juga tidak boleh kita mendapatkan harta melalui
riba, ya. Riba perlu ditinggalkan sebab riba itu adalah haram dalam Islam. Kemudian sekiranya cukup syarat, perlulah harta itu dikenakan zakat, cukai dan juga infak. Infak maksudnya sedekah, ya. Ditegah memiliki sesuatu yang berbahaya kepada manusia atau alam. Ya. Jadi kita boleh memiliki apa saja harta, tapi pastikan ianya tidak memberi mudarat kepada orang lain. Ya. Contohnya nuklear ataupun senjata api yang mana tak dikawal ataupun tidak dijaga, tak disimpan dengan baik. Jadi itu juga boleh memberi mudarat kepada orang lain. Ya. Sekiranya dijumpai oleh orang lain, maka ia boleh mendatangkan bahaya, ya, kepada orang lain. Okey. Selanjutnya pada jenis pemilikan harta yang kedua, iaitu pemilikan harta umum. Okey, apakah maksud pemilikan harta umum? Ia bermaksud harta yang dimiliki bersama, yang mana meliputi segala harta awam. Setiap manusia bertanggungjawab untuk menjaga aset ini untuk kelangsungan survival ummah. Yang menandakan ia merupakan harta awam, maka setiap manusia perlulah menjaganya dengan baik. Contohnya apa harta awam ni? Udara, air, kebersihan alam sekitar. Itu semua adalah harta umum yang perlu kita pelihara, sebab sekiranya kita tak jaga, kita cemari harta ini, maka ia boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat. Ya. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin, fil ma'i wal kala'i wal nari, wa thamanuhu haram. Yang maksud umat Islam adalah pemilik bersama, iaitu berkongsi ke atas 3 perkara. Itu 3 benda, iaitu air, rumput dan juga api. Jadi perkara ini merupakan milik bersama yang perlu juga dijaga, dipelihara secara bersama, secara kolektif. Tak boleh pula kita sebab kata milik semua orang, maka kita dengan sesuka hati mencemarkan alam. Ya. Maka itu adalah sesuatu yang salah. Ya. Dan api maksudnya cahaya matahari. Ya. Jadi tidak boleh menghalang mana-mana orang untuk mendapatkan cahaya matahari. Kerana ia juga merupakan hak harta umum. Jenis pemilikan harta negara. Apakah pemilikan harta negara? Contohnya harta Baitul Mal, tanah wakaf, bahan galian, hasil percukaian dan lain-lain. Pemilikan harta negara mengikut Islam adalah berbeza dengan sistem ekonomi yang lain. Yang mana harta hak milik negara, contohnya bentuk tanah simpanan ataupun rizab kerajaan, ladang yang ditinggalkan oleh pemiliknya, bahan galian yang dijumpai di bawah perut bumi. Ya. Jadi itu merupakan hak milik negara. Dan bagaimana negara ni memperolehi pemilikan ke atas harta tersebut? Yang pertama, melalui sumber kekayaan alam yang belum diserahkan kepada rakyat. Ya, maksudnya sekiranya tanah itu tanah kerajaan dan terdapat sumber alam yang dijumpai, ya, dalam tanah tersebut, maka ia merupakan hak milik negara. Kemudian harta yang tidak dijelaskan penggunaannya oleh syarak juga boleh menjadi harta negara. Ya, maksudnya harta yang ditinggalkan yang tidak digunakan. Ya. Kemudian harta perolehan perang. Ini zaman dululah. Ya, sekarang ghanimah. Ya, sekarang ni sebab perangan dah tak berlaku seperti dahulu, ya, maka ia lebih relevan pada zaman dahululah. Ya. Kemudian harta tinggalan orang mati yang tiada waris. Contohnya bila dia meninggal dunia, dia seorang sahaja, sebatang kara. Ya, dia tiada suami atau tiada isteri, tiada anak-anak, tiada ibu bapa, tiada adik-beradik dan sebagainya, maka harta tinggalkan itu akan menjadi milik negara juga. Ya. Ia akan dikendalikan oleh Baitul Mal. Kemudian harta luqatah, iaitu harta yang dijumpai ataupun tercicir yang tidak tahu siapa pemiliknya.